cerita Bung Mohtar pula tuan-tuan. Bung Mohtar, Faiz Fazil kena bebas hari ini, Bung Mohtar pun dibebaskan. Bung Mohtar isteri bebas pertuduhan kes rasuah 2.8 juta. Now, yang menariknya tuan-tuan, yang ini setelah didapati bersalah, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mohtar Radin dan isterinya Izzet Abdul Samad untuk membatalkan perintah supaya mereka membela diri dalam kes rasuah 2.8 juta. Hakim Azhar Abdul Hamid petang ini membenarkan permohonan semakan oleh pasangan itu yang menyasarkan keputusan Mahkamah Session Kuala Lumpur tahun lepas. Kelihatan Zizi menangis di dalam kandang tertuduh sambil suaminya duduk di sebelahnya. Azhar memerintahkan pasangan itu dilepas dan dibebaskan daripada semua pertuduhan jenayah. Azhar Abdul Hamid Okey. Pada 2 September tahun lepas, Hakim Perbicaraan Mahkamah Rendah Rozina Ayub memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie, iaitu boleh bertanggungjawab terhadap Bung dan Zizi, dan memerintahkan kedua-dua mereka membela diri atas pertuduhan rasuah berjumlah 28 juta. Semasa prosiding Mahkamah Terbuka hari ini, Azhar memutuskan bahawa adalah kes yang wajar. Ini adalah kes yang wajar untuk Mahkamah Jenayah menggunakan budi bicara melibatkan penguasaan penyemakan. Terdapat salah laksana keadilan, miscarriage of justice. Dengan itu memerlukan kuasa semakan. Keputusan prima facie diketepikan dan ia digantikan pelepasan dan dibebaskan, kata Azhar. Ketika ditemui di pintu masuk kompleks Mahkamah Kuala Lumpur petang tadi, Pung kelihatan tersenyum. Syukur Alhamdulillah, katanya. Ketika diminta mengulas mengenai masa pembebasan pasangan itu berikutan pelepasan tanpa pembebasan, Timbalan Perdana Menteri kejap. Yang ni dia minta ni. Hakim mengambil maklum bahawa saya dan Zaiti perlu dibebaskan kerana pihak pendakwaan sebenarnya gagal membuktikan kesnya. 2 saksi utama pendakwaan berbohong dan dengan itu Mahkamah Tinggi tidak dapat menerima keterangan mereka, katanya. 2 saksi pendakwaan tersabit ialah saksi ke-24 ejen publik muncul Mahdi Abdul Hamid dan saksi ke-25 perunding unit amanah Nurhaili Ahmad Mokhtar. Sementara itu Timbalan Pendakwa Raya Lau Chin Hao berkata mereka akan mendapat arahan daripada pihak atasan sama ada merayu ke Mahkamah Rayuan. Pada 2019, Bung diminta dibicara atas 3 pertuduhan menerima rasuah 28 juta. Mengikut pertuduhan, dalam 2 kesalahan akhir, alright. Dia tak terang kat sini, ada satu surat khabar lain dia so dia cerita macam ni. Tentang cerita Bung ni supaya kita faham. Pada 2018-2019, Bung didakwa kerana dikatakan telah menerima suapan berjumlah 2.8 juta daripada 2 orang yang untuk kes untuk insurans lah, untuk bagi dia orang projek insurans kerajaan pada waktu itu. So dia minta trial lah, minta bicara. So sewaktu dibicarakan, kita kena faham dalam mahkamah jenayah ni dia ada 3 stage, 3 peringkat. Satu dipanggil prosecutor stage, peringkat pendakwaan. Kemudian dia ada prima facie. Kemudian setelah prima facie dia ada pembelaan, peringkat pembelaan. So apa itu prima facie? Now, setelah pihak pendakwa mengemukakan semua saksi, dia pihak pendakwa dulu berhujah. Dia akan berhujah, ini sebab dia berdasarkan tuduhan, ini bukti dia, ini saksi dia, ini cerita dia, ini semualah bukti-bukti itu akan dipersembahkan kepada hakim. Dipanggil prosecution stage ataupun peringkat pendakwaan. Setelah habis semua saksi dipanggil, bukti semua telah didedahkan, diceritakan habis cerita tersebut, maka hakim akan memutuskan sama ada keputusan kes itu ada prima facie atau tidak. Prima facie, prime facie face, on the surface of it, secara asasnya, secara surface-nya nampak gaya macam ada benda nak dijawab. Itu maksud prima facie. Secara asasnya, secara dasarnya, apa yang dikemukakan, bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwa tadi, ada yang dituduh ni kena ada benda yang dia orang kena jawab. So kalau ada benda itu, maka ada dipanggil sebagai prima facie. Maka dan dipanggil defense pun datang untuk meragukan bukti-bukti yang dibawa oleh pendakwa tadi. Dan juga kalau ada bukti, mereka bawalah bukti mereka yang mengatakan kenapa bukti ini adalah akan meragukan bukti-bukti yang dibawa oleh pendakwa. Itu maksud dia. Itu maksud stage tersebut. Now, isu dia, apa dia isu yang menjadi masalah? Bukan isu. So, bila sampai ke prima facie, peguam Bung ni, dia merayu, ini di peringkat Mahkamah Session. So, dia merayu di peringkat Mahkamah Tinggi untuk nak supaya mengatakan bahawa silap hakim Mahkamah Session mengatakan ada prima facie. Ini tak masuk defense stage lagi berbanding dengan kes Zahid Hamidi dah masuk defense. Ini belum. So pada peringkat prima facie dia kata ada prima facie. Di sini
apa orang kata peguam kepada Bong dan juga Zizi merayu kepada Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa hakim di Mahkamah Session telah terkhilaf. Sepatutnya tak ada. Kenapa tak ada? So dia kata antaranya kedua-dua saksi utama yang mengatakan bahawa apa orang kata mereka berdua memberi ataupun membayar wang kepada Bong dan juga isterinya melalui isterinya telah berbohong kerana tidak dapat dibuktikan pun di dalam sebarang pendakwaan bahawa mereka telah menyerahkan wang tersebut. Ini pembacaan saya dalam surat khabar yang lain. Tak ada bukti. Maksudnya mahkamah tak boleh, pendakwa raya tak boleh membuktikan terdapat berlaku transaksi. Cuma mereka rely kepada dua orang kenyataan bahawa mereka kata mereka bagi. Dia kata kami bagi. So, bagi bagaimana? Dia macam kes Zahid tahun 2022 dululah. Bila 3 orang saksi itu kata kami bagi. Tapi bagaimana dia bagi? Di mana dia bagi? Apa bukti je? CCTV ke? Ada transaksi masuk akaun ke? Tak ada. Benda tu semua tak ada. So, bila benda tu tak ada, jadi pendakwa raya kata macam mana kata ada prima facie sedangkan saksi paling utama pun dia tak boleh tunjukkan berlakunya actus reus. So dalam jenayah ni tuan-tuan dia ada dua. Dia ada actus reus dan juga mens rea. Actus reus ini maksud dia perbuatan. Mens rea ini maksudnya niat. Okay? Niat itu hanya boleh dibuktikan bila ada perbuatan. So dia kata bahawa dia telah diserahkan, dia telah dibayar duit 2.8 juta oleh dua orang ini. Okay, fine. Isu dia serah bagaimana? Apa bukti penyerahan? Oh, tapi mereka kata. So, setakat mereka katalah. Kan? Setakat mereka katalah. Jadi, itu yang menjadi pertikaian di dalam kes inilah. Saya try cari detail tentang Bong punya kes ni. Kalau ada, sebab yang Malaysia kini dia tak bagi detail. Kenapa yang disebut tu? Tadi saya baca somewhere else. Okay. Alright. So dia kata beliau menang atas dasar merit. Bong 65 didakwa atas dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah 2.2 juta dan 262,500 sebagai suapan untuk mendapat kelulusan Felkra untuk membuat pelaburan 150 juta dalam apa orang kata dalam public mutual, amanah public mutual. Beliau didakwa menerima suapan berkenaan daripada ejen pelaburan public mutual Madi Abdul Hamid melalui Zizi di cawangan Public Bank Taman Melawati di sini di antara 12 tengah hari dan 5 petang 12 Jun. Bekas timbalan Ketua Menteri Sabah itu didakwa menerima suapan 337,500 daripada seorang ejen pelaburan public mutual Nur Haili Mohatar atas nama Zizi di lokasi yang sama. Zizi 44 menghadapi tuduhan. Okey. So dia kata apa? Dia mengatakan beliau mengulas mana tadi? Okey. Beliau berkata adalah satu ketidakadilan kerana tiada bukti Bong menerima wang melalui isterinya yang dituduh bersubahat dengannya. So, poinnya adalah kalau kita tengok dalam pengadilan tersebut, pendakwa raya tidak berjaya membuktikan melalui merit bahawa isterinya menerima duit, itu satu, dan daripada isterinya dia menerima duit. Faham maksud saya? Tidak dapat dibuktikan transaksi itu berlaku. So, mereka hanya bersandarkan kepada kenyataan dua orang tersebut. So, dua orang kenyataan cukup lah. Tak cukup, tuan-tuan. Itu saya kata tadi. Keadilan itu maksudnya kena detail. Kena ada transaction. Kena ada chain dia tu. Kena ada rantaian dia tu. Kepada sehingga berlaku perbuatan jenayah. Dia tak boleh kata orang menuduh je. Iswardi telah mencuri duit sebanyak 100,000. Tangkap Iswardi. So, Iswardi boleh tangkap. Selepas kena tangkap, okey. Soalnya orang CA ni kata awak telah curi wang 100,000. Okey. Mana bukti dia? Dia cakap lah. Takkanlah dia nak bohong. So bukti tu tak ada. Tak ada transaksi, tak ada apa orang kata CCTV, tak ada saksi. So bagaimana kita nak kata benda tu ada apa orang kata ada what do you call that, ada prima facie. So akhirnya tidak ada prima facie, maka kes itu pun digugurkan. Tetapi adakah dia akan merayu? Pihak pendakwa akan merayu? Itu terpulang kepada pihak pendakwaan lah. Dia boleh merayu? Boleh. Okey, boleh merayu. Baik. Kita